Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam sesi perkongsian saya pada kali ini iaitu mengenai tajuk Data Interpretation and Analysis. Okay, dalam sesi perkongsian kali ini saya membawakan tajuk Descriptive Analysis, Descriptive Statistik ataupun sebenarnya statistik deskriptif. Okay. So ini antara yang asas lah kalau kita buat penyelidikan pendidikan. Deskriptif statistik ini merupakan analisis yang paling asas lah, paling awal sekali kita lakukan sebelum kita pergi ke yang lebih advance ataupun yang maju lagi. Jadi kalau boleh saya kongsikan share screen di sini. Okay, share screen. Saya nak bagi pada tajuk saya. So ini adalah tajuk saya, Descriptive Statistics. Okey. Contoh saya ada satu instrumen. Si instrumen ini yang telah digunakan pakai banyak kali lah dan replicate by student banyak kali . Itu instrumen mengukur employability skills ataupun kemahiran keboleh pasaran lah dalam tajuk ni . Contoh saya ada satu instrumen ni, instrumen kemahiran keboleh pasaran. Jadi instrumen ni diperkenalkan oleh SCANS mereka, security dia ada perkataan penuh dia, dan dia menggariskan ada 6 ataupun 7 kemahiran asas dalam kemahiran keboleh pasaran . So kemahiran asas ni kemahiran yang must be attained or must be guided, must be learned by students lah. So setiap student, setiap pelajar kena ada kemahiran ni for them to be able to survive in the world of work. Okay. Basically to get employed lah sebenarnya cerita . So kemahiran ni antara dia kemahiran asas, kemahiran berfikir, thinking skills, kemahiran sumber daya, resource skills, informational skills, interpersonal skills, terusnya system and technology skills, kemahiran sistem dan teknologi. Last sekali dan akhir sekali kemahiran personal. Okey. So jadi instrumen ni ada bahagian lah mengikut kemahiran ni ada 6 ke 7 ni, dan setiap tu ada item-item ni yang konsep dia yang membentuk elemen kemahiran asas tu lah. Contoh kemahiran asas ni ada 5. Contoh yang kemahiran berfikir ni 1, 2, 3, 4 ada 5 juga. Seterusnya ada yang lain lah. Biasanya semua ada 5 lah. Dia lebih kurang sama. Yang satu instrumen yang baik dia lebih kurang sama lah nombor dia. Tapi tidak diwajibkan, tidak semestinya. Ada yang sikit, ada yang banyak. Bergantung pada teori, model, framework kemahiran itu sendiri . Dia berbeza-beza. So jadi saya dah ada kemahiran ni, saya dah ada teknologi ni, dan saya buat survey. Ada student saya buat survey. Dan dia dapat maklumat, ini maklumat dia, dan ini data dia, dan telah dimasukkan dalam SPSS . Kalau tengok kat sini, ini adalah data dia sebanyak 190 orang responden untuk soal sidik ni, dan telah kita rekodkanlah daripada demografi dan untuk bahagian-bahagian tadi . So untuk kita analisis yang bahagian pertama tadi, deskriptif tadi, kita nak tengok. Okey, katalah kita nak tengok, pertama sekali kita nak tengok semua daripada mula plus ni . Okey, terus sini. Kita nak tengok kemahiran asas ni. Saya nak analisis satu-satu dan saya nak analisis untuk average untuk satu kumpulan kemahiran asas ni. Apa yang saya perlu buat seperti yang saya buat sebelum ni, kita pergi ke SPSS. Mana saya punya SPSS tadi? Okey, yang ni. Saya tunjuk yang ni. Okey, kita pergi yang ni. And then, saya pergi ke, pertama saya compute dulu. Compute variable dulu. Kat sini saya nak cari mean dia . Target variable, katalah total kemahiran asas. Saya kena tertinggal underscore. Okey, dekat sini saya letak mean. Saya cari kat sini dia punya formula dia. Mean M. Yes, this is mean.
Dan kat sini kita masukkanlah satu-satu. Contoh kamera asas tadi nombor dia I1 sampai I5 . Saya cari sini I1. Ini saya dah masukkan awal-awal . Berkenaan cara nak masukkan data ni saya dah terangkan sebelum ni. I1, I2, I3, I4, I5. Okey, I5 saja. Yang I6 seterusnya tu masuk dalam kategori construct lain . So saya klik OK kat sini. Jadi apa yang saya buat sini, saya kirakan supaya kita dapat satu kumpulan kemahiran asas lah. Kalau tengok kat sini data dia, data yang terhasil kat sini, ada total kemahiran asas ni. Maksudnya ni adalah kolom yang baru. Dan kalau tengok di bahagian variable view ni, memang ada satu penambahan yang baru. Sebelum ni tak ada. Maksudnya kita buat cara compute tadi, dah akan dapat nilai ni lah. So ini untuk total kemahiran asas feedback daripada responden pertama sampailah responden ke 198. Okey, seterusnya kita pergi analisis . Kita pergi deskriptif. Kadang-kadang ada mereka yang suka guna frekuensi. Ada yang guna deskriptif. Sebenarnya ada pembahagian dia, ada cara dia. Tapi saya tengok dia punya analisis dia lebih kurang hampir sama lah. Kecuali cara ataupun pilihan analisis tu mungkin berbeza dan satu-satu . Jadi kalau sebab deskriptif kat sini, saya pilih variable I1 sampai I5 tadi. I1 sampai I5. Saya masukkan sini. Dan saya nak kira satu lagi, total kemahiran asas. Yang ni. Terus option kat sini, saya pilih minimum, maximum. Ini biasalah, kalau nak tambah, tambahlah. Tapi kalau tambah, dia akan jadi penuh . Okey, setelah ni tak kalau awak tekan, tak apa, kita tak guna dulu. Kita tak guna sekarang. Tekan. Okey. So, kalau tengok kat sini, ni adalah satu item dia. Pada min dia. Kalau boleh saya besarkan. Okey, ni . Kalau saya besarkan kat sini. Okay. So, ni adalah jadual yang akan terbentuk. Kalau tengok kat sini, item 1, I1 sampai I5 ada dia punya minimum, maximum. Yang penting kat sini, mean dengan standard deviation. Jadi, awak report mean dengan standard deviation. Dan bawah sekali itu kita letak dia punya total ataupun dia punya keseluruhan untuk kemahiran asas ni. Mean dia adalah 4.36. Standard deviation dia 0.4619. Jadi, kalau kita buat penulisan dalam penulisan klinik kita dalam thesis ataupun dissertation, so kita buat jadual. Ada label. Kita buat jadual. Jadual. Lepas tu, dia panggil apa? Jadi apa? Kemahiran asas. Kemahiran asas. Kan? So ini adalah I1. Better tulis penyataan dia apa? Penyataan dia kan penuh kan? I2, I3, I4, I5. Garis. Ini macam format APA . Total. Keseluruhan bahasa Melayu . So ni tuliskan penyataan penuh dia. Macam ni lah. Macam dalam soal sidik tadi. Ni. Saya boleh membaca dan mentafsir. Ni I1. Jadi buat macam tu. Jadi buat yang tu. Ni kita buat mean, standard deviation dia. Kita report mean dan standard deviation dia. Contoh yang sini tadi. 4.46. Kan? Yang ni 0.6. Dan seterusnya lah sampai siap. Total 4.37. Ni 0.46. 0.59 tadi. Dan seterusnya. Siapkanlah sebenarnya. Itu kita report. Ini adalah jadual deskriptif lah. Untuk construct kemahiran asas. Jadi macam tu. Macam tu . Macam ni. Macam tu. Ni item. Tajuk dia item. Okay. Dan minta maaf kat sini sebenarnya ada satu ruang lagi.
Hujung sini sebenarnya awak letak satu lagi kolom kalau boleh tak satu kolom. Kita panggil interpretasi lah. Interpretasi. Interpretation So kita interpretkan kita punya item ni mengikut apa? Kita kawan sikit. Mengikut main je lah. Kita interpretkan ni kolom ni sepatutnya di sini Saya tak cukup ruang tadi. Di hujung tadi. Dia bawa ke sini. Interpretasi. Interpretasi. So interpretasi dia untuk item ni kalau 4.46 dikira sebagai apa? Mungkin tinggi kan? Sudah tinggi. Kalau 4.39 ni mungkin sederhana. Kalau 4.7 ni mungkin sederhana. 4.43 ni mungkin tinggi. 4.43 ni mungkin tinggi. Macam ni. Tapi semua interpretasi ni kena ada dalam satu jadual lah. Interpretasi dia kan. Jadual interpretasi yang dalam bab 3 tu lah. Jadual interpretasi. Jadual kosong. Interpretasi kan. Awak tulis interpretasi. Range dia berapa? Julat min. Katalah antara 3.5 sampai 4. Kosong. Rendah. Katalah ni bergantung masing-masing Ada banyak cara. Ni dia punya interpretasi dia. Interpretasi. Dan yang ni 4.1 sampai 4.5. Sederhana. Ni saya bagi contoh Yang buat sendiri. Tinggi 4.6 hingga 5.0. Contoh macam ni. Jadi kita tengoklah. Kalau 4.46 ni jatuh dalam mana? Mungkin sederhana. Jadi tulislah sederhana sini. Sederhana. Kalau 4.37 sederhana. Asli sederhana. So jadi kolom ni di hujung Di hujung ni. Kolom ni berada di hujung. In the end, dia akan jadi, saya padam dulu. Dia akan jadi satu jadual yang cantik lah. Kalau kita susun betul. Dia punya ni. Okey, ni jadual. Jadual apa? Ni tajuk jadual. Okey, ni ada dia punya nombor ke. Item dia. Mean. Standard deviation. Interpretasi. Kan? Jadi kalau nombor E1 sini. E2. Kalau penyataan dia lah kan. Penyataan dia. Ni nombor dia. Standard deviation dan interpretasi dia. Tinggi ke. Rendah ke. Ni total lah. Sekali ni total. Total min dia berapa? 4.367 kan? Ni kan? Yang ni 0.46. So yang ni apa? Yang ni kita punya interpretasi kita berdasarkan min. So apa interpretasi dia? Katalah sederhana Sederhana. So nanti dalam penerangan, dalam awak punya huraian ataupun bab 4 kan, kita melaporkan findings dapatan kita. Kita laporkanlah E1 memberi apa item menyatakan sebanyak min dia berapa. Dia menyatakan adalah tahap dia sederhana. Tahap sederhana. Dengan min dia berapa? Min dia dengan tahap dia sederhana M 4.46 SD 0.6 macam tu. So ceritakanlah tahap E1 ni apa tadi? Saya boleh membaca dan bertafsir maklumat bertulis ni direportkan sebagai sederhana. Macam tu. Dan ceritalah dari E1 sampai E5. Dan total keseluruhan pun cerita juga. Macam tu. Jadi ini adalah jadual deskriptif lah. Kalau dalam penulisan kita panggil jadual deskriptif. Yang paling asas lah. Jadi kalau ada punya frekuensi, kalau kita nak rekodkan frekuensi dia pun boleh juga. Macam ni kan. Kalau kita buat jadual frekuensi, kalau sebelum ni, kita ada option kita buat jadual frekuensi tu. Boleh juga tapi dia akan jadi banyak lah kita punya data yang itu. Jadi kita nak yang data akhir dia macam ni je lah. Data akhir dia macam ni. Okey. Okey. Jadi sekarang saya dah cover, saya dah menyentuh ataupun berkongsi mengenai data
data deskriptif dalam penyelidikan pendidikan. Macam mana bagaimana nak analisis, bagaimana nak ekstrak data tu daripada keputusan analisis tu daripada SPSS, IBM, SPSS statistik tu, dan bagaimana nak melaporkan interpretasi data kita tu data deskriptif tu. Jadi sekian saja buat saya daripada saya kali ini. Terima kasih dan selamat